Selamat petang dan salam sejahtera. Saya salah seorang pelajar dari OUM Kuantan yang bernama Tan Ri Ting. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Tujuan kali ini saya merakamkan video ini untuk menghasilkan pembentangan saya subjek khusus saya adalah HPEC 4403, Kemahiran Sosial dan Moral Perkembangan Kanak-kanak. Adakah anda tahu apa itu sosial? Adakah anda tahu apa itu moral? Dalam hasil dapatan kajian saya telah membincangkan dua aspek ini yang penting bagi generasi muda akan datang. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji sebuah filem yang terkenal di seluruh dunia iaitu Wonder. Adakah anda pernah menonton filem Wonder ini? Wonder ini memberi manfaat yang besar kepada generasi akan datang. Marilah saya memberi sedikit hasil pendapatan kajian yang telah saya dapati. Dalam pembentangan ini, saya akan menceritakan sedikit objektif kajian, ringkasan filem, nilai usaha ibu bapa, watak utama dan sikap dan nilai watak utama dalam filem ini. Adakah anda ingin tahu? Marilah saya bercerita sedikit pasal filem Wonder ini. Terlebih dahulu, saya ingin memberitahu filem Wonder. Filem Wonder ini mengisahkan seorang kanak-kanak yang kurang upaya, yang dilahirkan dengan kurang upaya dan menjalani 27 pembedahan plastik. 27 kali pembedahan plastik yang dijalankan. Adakah anda nak tahu apa kisahnya? Marilah saya ceritakan. Filem ini mengisahkan seorang anak lelaki yang bernama Angus Palmer atau dipanggil sebagai Agus. Agus ini merupakan wajah yang tidak sempurna dan selalu dipandang rendah oleh orang lain. Semenjak dewasa, ibunya Isabel telah memutuskan untuk menghantar Agus ke sekolah swasta untuk meneruskan pembelajaran. Tetapi waktu Agus dan ibunya pergi ke sekolah untuk daftarkan Agus, terdapat pandangan oleh rakan-rakan supaya kawan-kawan yang dipandang rendah dan tidak ditegur. Tetapi ibu masihnya menghantar anaknya ke sana. Agus dari awal masuk sekolah, kawan-kawannya dikecualikan. Hanya seorang kawan yang berteman dengan dia, itu Jack. Jack selalu diteman Agus untuk menjalankan ajaran di sekolah. Namun begitu, pada saat yang tiba, itu Hollywood dalam kelas, guru telah memberi kumpulan kepada rakan-rakan untuk menjalankan projek Hollywood ini bagi membentangkan di hadapan sekolah. Tetapi kawan-kawannya tidaknya berkumpulan dengan Agus dan dikecualikan. Hal ini kerana demikian, Agus mempunyai wajah yang tidak sempurna, namun mereka tidak berkawan sekali. Agus berasa sedih apabila berjalan di tepi lorong, mendengar Jack dan kawan lainnya bercakap. Jack hanya
hanya berpura-pura untuk berkawan dengan Agus saja kerana Agus tidak mempunyai wajah yang sempurna. Namun, Agus mendengar sedih apabila balik ke rumah. Begitu juga dengan ibu bapanya dan kakaknya yang baik dan sentiasa memberi semangat yang gigih bagi Agus meneruskan pembelajaran di sekolah tersebut. Dan selain itu, penilaian terhadap usaha ibu bapa Agus yang di sekolah atau di rumah. Berdasarkan kajian yang saya dapati, ibu bapa Agus merupakan keibubapaan yang sangat-sangat baik untuk Agusnya. Sentiasa memberi semangat, jati diri, berdikari, didikan dan ajaran yang baik untuk Agus untuk meneruskan kehidupannya. Antaranya 4 usaha yang telah saya kajikan dalam filem ini. Saya terdapat 4 ajaran, 4 nilai yang keibubapaan Agus ini dapati. Antara usahanya ialah membentuk contoh di hadapan anak-anak yang kurang upaya. Ibu bapa Agus ini sangat-sangat sentiasa memberi tahu dan mengambil berat Agus semasa di sekolah, di rumah atau di hadapan orang. Begitunya dengan wajahnya yang tidak sempurna ini. Ibu bapa Agus dan kakaknya sentiasa memberi semangat, jati diri dan meluangkan masa bersama Agus dan memberitahu Agus bahawa anda merupakan seorang wajah yang tidak sempurna, tetapi anda boleh berjaya dalam kehidupan. Itulah usaha yang telah diberi oleh ibu bapa Agusnya. Begitu juga dengan Agusnya. Agus bercita-cita untuk menjadi seorang saintis. Tetapi dia terdapat pelbagai kekurangan dalam perawatan tubuh badan tersebut. Namun, dia bersemangat untuk meneruskan kehidupannya. Oleh itu, ibu bapa bertanggungjawab membentuk sikap yang positif dalam diri anak-anak seperti ingin belajar, rajin membaca, ingin tahu, suka bergaul dan lain-lainnya dan sentiasa aktif dalam bahagian aktiviti sekolah. Ibu bapa juga harus menunjukkan contoh sikap ini kepada kanak-kanak dan membimbing kekuatan mereka. Ibu bapa juga bertanggungjawab meletakkan asas-asas nilai dan membentukkan konsep diri yang positif di kalangan anak-anak yang dikatakan oleh Zahila Sulaiman pada tahun 1995. Namun begitu, ibu bapa Agus juga mempunyai pesan-pesan moral dan sikap yang baik di hadapan Agus. Inilah merupakan usaha yang telah disampaikan oleh ibu bapa Agus. Dengan ini, Agus dapat meningkatkan semangat dan terus berkorban dalam kehidupan. Ibu bapa juga jelas merupakan ejen sosialisasi yang penting bagi kanak-kanak sebelum mereka dipengaruhi ejen sosialisasi yang lain. Walaupun sekolah merupakan satu lagi ejen sosialisasi yang mempengaruhi kanak-kanak, tetapi pengaruh ibu bapa mungkin lebih kuat kerana jumlah masa kanak-kanak berada di rumah lebih panjang di sekolah. Memahami watak dan kerenaan anak merupakan tanggungjawab pendidikan yang sangat mutabar bagi kedua-dua ibu bapa. Mahu tidak mahu, suka tidak suka.
berminat atau tidak berminat, ibu bapa tidak mengalah diri terlibat dengan tanggungjawab mereka. Inilah satulah contoh yang baik yang disampaikan oleh ibu bapa Agusnya. Di samping itu, ibu bapa juga hendaklah memantau dan mengawal sila akademik anak-anak mereka. Kajian menunjukkan bahawa pelibatan ibu bapa dalam aktiviti persekolahan anak-anak adalah penting dalam membentuk perkembangan sosial emosi kanak-kanak yang dikatakan oleh Wygotsky yang dikenali sebagai bapa pendidikan awal kanak-kanak. Dengan kata lain, faktor ke ibu bapa Agus patutlah sentiasa menjadi contoh di hadapan Agus apabila di rumah, di sekolah atau di tempat orang lain yang banyak-banyak. Agus ini merupakan kanak-kanak yang kurang upaya yang patutlah memberi penuh semangat, confident dan berdikari yang baik dalam menjalankan kehidupan. Yang paling penting, ibu bapa merupakan peranan yang penting dalam membantu Agus menjalani kehidupannya. Selain daripada usaha yang terdapat dalam filem ini, begitu juga dengan sikap dan nilai perwatakan Agus. Agus ini merupakan seorang kanak-kanak yang penuh dengan semangat jati diri dalam kehidupan dan sanggup mencapai korban dan meningkati jati diri seseorang. Dalam watak utama ini, saya dapati bahawa beberapa sikap dan nilai interaksi sosial membantu Agus untuk membina perwatakan yang baik itu. Kesempurnaan sejati berasas dari diri sendiri. Diri sendiri patutlah mempunyai tekunan yang bagus, gigih menghadapi sebarang cabaran. Ini adalah satunya nilai dan sikap yang perlu ada dalam generasi sekarang. Begitu juga dengan Agus ini. Agus telah membantu kawan-kawannya di sekolah apabila dipandang rendah oleh orang lain. Dia sanggup menjalani tugasan guru dibeli, tugasan kumpulan, sanggup je berbuat, sanggup dah berhadapan dengan orang. Di samping itu, peristiwa yang dihadapi dan hidup membentuk jati diri manusia juga merupakan salah satu sikap dan nilai perwatakan yang baik. Setiap manusia di muka bumi pasti penuh atau sedang menghadapi masalah-masalah dalam hidup mereka. Mula dari itu, yang muda, yang kaya, yang berkurangan, lelaki, perempuan, tidaklah kekal dari hal yang disebut masalah. Begitulah hidup. Gambar dan kutipan dalam filem yang mencerminkan Agus merupakan seorang kanak-kanak yang mempunyai jati diri yang tinggi dalam kehidupan. Dengan kata lain, peristiwa yang dihadapi oleh Agus dapat menilai kanak-kanak ini sanggup menghadapi cabaran yang besar dalam kehidupan. Begitu juga dengan ibu bapa Agus yang memberi semangat yang kuat, emosi yang baik di hadapan Agus apabila Agus menghadapi masalah-masalah di sekolah yang selalu dipandang rendah oleh rakan sebanyak. Salah satu aspek yang menilai sikap Agus ialah penindasan. Hal ini demikian kerana Agus kerap kali menjadi korban penindasan di sekolah. Penindasan sudah seperti menjadi makanan hari-harian. Begitu juga tentang kelainan fizikal atau rambut belakangnya. Keseluruhan fizikal selalu menjadi ejakan oleh orang lain. Tentu sahaja, penindasan ini tidak menjadi hal yang mudah baginya. Ada saat di mana
dia mendapati dirinya merasa sangat terusik dengan hal itu. Tapi itu tak menjadi akhirnya dan hidupnya. Didin tak bererti bahawa polisi seseorang yang ditindakan tersebut berada selangkah lebih depan dari orang yang memindaskannya. Hal ini demikian kerana aku sentiasa memberi keyakinan diri yang tinggi di hadapan orang lain. Sebagai contoh, saya memberitahu anda dalam filem yang telah berjaya Agus menjadi seorang saintis yang cemerlang. Hal ini dengan kerana Agus sentiasa mempunyai jati diri, berdikari, toleransi dan tidak peduli dan tidak dipandang rendah oleh lain apabila beliau berjaya menjadi seorang saintis yang terkenal. Secara kesimpulannya, saya mendapati bahawa hasil yang dapat pada perbincangan dapat disimpulkan bahawa beberapa faktor persekitaran sosial terutamanya ibu bapa, rakan sebaya, guru, media massa dan sebagainya memainkan peranan penting yang cukup penting dalam pembentukan jati diri dan individu seseorang. Hal ini sekaligus yang mengesahkan bahawa urusan mengembangkan potensi dan pendidikan bukan hanya terletak dalam kontrak persekolahan semata-mata, malah perlu dilakukan secara holistik oleh semua pihak yang terlibat, seperti pemodenan, peneguhan, maklum balas, nasihat secara langsung bagi menggalakkan pembelajaran sosial yang positif, elemen-elemen pembelajaran sosial yang sedia wujud dalam kehidupan kanak-kanak perlu digerak secara bersepadu agar mereka terus memberi sumbangan yang positif terhadap generasi muda yang diminati berketerampilan, berakhlak mulia. Adakah anda ingin tahu filem ini dengan baik? Bolehlah tonton dengan filem Wonder yang terkenal ini. Sekian, terima kasih. Pembentangan saya pada hari ini telah disampaikan dengan motivasi yang bagus bagi generasi akan muda dan tidak memutuskan asa apabila dibentuk dengan wajah yang tidak sempurna. Sekian, terima kasih.